Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Video kali ini kita akan membincangkan mengenai topik berikut, iaitu Local Linear Approximation and Differential. Alright. So jadi dalam kedua topik ini, subtopik ini, saya akan bincangkan satu persatu. Kita start dengan Local Linear Approximation, lepas tu kita akan melihat hubung kaitnya dengan differential. Baik, so kita bincangkan dulu local linear approximation. Jadi apa tu local linear approximation? Ini secara umum dia. Jadi penerangan dia adalah basically dia adalah merupakan suatu garis lurus yang bersentuhan dengan suatu lengkung pada titik tertentu, iaitu x0. Right? So jadi kalau kita perhatikan dekat sini, keyword dia adalah satu garis lurus. So garis lurus ini kalau kita nak lihat semula, dia juga merupakan suatu garis tangent. Right? So we are given a curve, katakan lengkung, dan kita akan nak mendapatkan local linear approximation, iaitu satu persamaan garis lurus yang bersentuhan pada satu titik pada lengkung tersebut. So this is the basic idea apakah dimaksudkan dengan local linear approximation. Dan jadi untuk local linear approximation ini, kita ada satu rumus yang boleh ditulis sebagai berikut, iaitu formula ini, iaitu fx approximate, approximate yang sebelah kanan ni adalah f prime x0, x tolak x0. So ini adalah formula bagi local linear approximation. Alright. So kita jumpa satu formula dekat sini, itu local linear approximation. Baik, kita tengok satu contoh. So ingat yang ini adalah formula dia, fx sama dengan f prime x tolak x0. Okey. Contoh ini. Example 1, find the local linear approximation. So bila kita nampak perkataan ini sahaja, kita tahu kita perlu menggunakan rumus tadi tu. Jadi, are we given a function? Yes. Kita diberi fx, iaitu sin x. Adakah kita diberi x0? Ya, kita diberi x0, iaitu equal to 0. Now, by using this formula yang color biru ni, yang biru ni adalah formula yang atas tadi tu, sama je, iaitu fx approximate fx plus f prime x minus x0. Jadi, perhatikan kita ada f prime kan? Maknanya kita kena dapatkan terbitan dia lah. So we are given fx sin x, dia punya f prime dia adalah cos x. Tulis dulu yang ini kena buat dulu, kena dapatkan f prime, then baru kita substitute dekat sini dalam rumus ini. Jadi maknanya fx kan, so fx0, so kita jadi sin x0 lah. So sini ini adalah yang untuk yang ungkapan yang pertama ni. Yang kedua ni, dia merujuk kepada f prime. F prime tu kan cos kan, yang ni kan. So kita masukkan ke sini cos, tapi bukanlah cos x, tapi cos x0. Dan this part dia jadi x tolak x0. Nampak tak x0 tu yang saya colourkan merah tu? Now kita akan substitutekan all the x0 value yang diberi, iaitu kat sini. Yang ni x0 diberi kosong kan, kita masukkan semua nilai kosong tersebut, dan kita akan dapat jawapannya sebagai sin x itu is approximate to x. So this is the curve for sin x, and this is the curve, iaitu curve pula, garis lurus, iaitu y sama dengan x. So jadi kalau kita lihat visual dia adalah macam ni. Ini adalah graf sin, ni graf sin, graf sin. So saya panjangkan sampai ke dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini graf sin, dan ini adalah garis linear approximation yang menyentuh curve tersebut. So ini adalah visual dia Alright, ini adalah contoh yang pertama. Kita ada ini. Contoh yang kedua, kita lihat satu lagi curve yang berbeza, iaitu curve dia apa? Curve dia adalah square root of x. Yang ni. Find the local linear approximation. So kita nampak sahaja perkataan macam ni, kita tahu kita akan pakai rumus. Rumus mana? Rumus yang warna biru ni. Ini yang ini. Lepas tu we are given the curve as well as
the x0. x0 equal to 1. Ini satu part. Yang kedua, hence approximate square root of 1.1. Okey, yang pertama sekali kita seperti biasa kita akan dapatkan f prime dulu. We are given f prime dia adalah 1/2 square root of x. Then kita akan substitutekan into the formula macam ni, dan finally kita akan gantikan x0 equal to 1 ke dalam formula tersebut. Dan bila kita cuba selesaikan, kita akan dapat seperti berikut. Ini di mana akhirnya kita akan dapat sebelah kanan tu, on our right hand side, kita akan dapat 1 tambah 1/2 x tolak 1. So kita dapat ini. So ini adalah linear local linear approximation. Semua sekali lah, iaitu set x approximate 1 plus 1/2 x minus 1. Ini adalah local linear approximation punya jawapan. Okay, now the second part we are asked to find 1.1, square root of 1.1. So jadi bila macam ni, kita akan menggunakan local linear tadi tu, yang ni kita akan gantikan 1.1 ni ke dalam x. Yang ni, x ni, ini dan juga ini. So apabila kita memberi pemasukan 1.1, kita akan dapati nilai ini. Dia akan bagi jawapan sebelah kiri kita adalah 1.1 approximate to 1.05. Ini 1.05 ni datang daripada pinggiran sini tau. Yang ini. Okey. Cumanya apabila kita kira 1.1 square root of 1.1 dengan menggunakan kalkulator, kita sebenarnya memperoleh jawapan 1.0488. Ini yang tepat punya. So yang approximate punya kita dapat 1.05, right? So jadi dekat sini kita boleh katakan sebenarnya the actual value is this, meanwhile the approximate value is 1.05, which is more or less taklah lari jauh, tetapi kita katakan dia ada ralat, ada error kat situ kan. Tapi kita tidak membincangkan pasal error dekat sini. So tapi jelas menunjukkan bahawa ada sedikit error berlaku kat sini sebab ada nilai dia berubah kan, tak sama kan. So consist error. Tapi kita tak bincang error So visualnya macam mana? Visualnya adalah macam ni lah, seperti biasa. Okay, we are given the curve. Ini adalah curve untuk square root of x, dan ini adalah garis lurus dia, iaitu y sama dengan 1 tambah 1/2 x minus 1. So pada titik 1 yang ini. Ini adalah kalau kita nak sketch the graph lah. So ini cara dia. Okey, ini adalah berkenaan dengan local linear approximation, di mana kita ada, we are given a curve and then we are given, dan kita boleh dapatkan garis lurus ini yang juga merupakan tangent, garis tangent. Okey, now kita nak bincangkan pula mengenai differential, sebab bila kita bincangkan differential, dia ada hubung kait dengan local linear approximation tadi tu. Baik, ini kita nak lihat dulu differential tu. Secara umum dia, apabila kita sebut differential, dia sebenarnya merujuk kepada dy dan juga dx, dia merujuk kepada dy dan juga dx. Now kita pertimbangkan satu radiah berikut. So kita nak tahu sebenarnya dy itu dekat mana sebenarnya, dia merujuk kepada apa, perubahan apa sebenarnya. Kalau kita diberi rajah, apa maksudnya dy itu, apa maksud dx tu. So dekat mana kedudukan dia, di mana sebenarnya area dia. So jadi kalau kita perhatikan dekat sini, lihat kan hampir-hampir sama dengan local linear approximation tadi kan. Kan kita diberi ada curve, lepas tu ada garis tangent kan. Kan sama tu. So kita mengambil idea yang tadi tu, kita lihat dekat sini, cuba lihat di mana dy dx. So ini adalah dx, okey, dan ini adalah dy. Inilah dy So sekarang ni saya nak highlightkan sikit, apabila kita sebut dy dan juga dx, kita akan merujuk kepada the tangent line. Yang ni tangent line
memang dia menyentuh curve, tetapi apabila kita sebut dy ataupun dx, kita jangan lupa kita juga merujuk kepada slope ni. Slope, dan slope ini kita tahu kan, kecerunan kan, dia adalah f prime, betul? F prime. Jadi f prime ini dia adalah dy over dx. Jadi perhatikan dekat sini, sebenarnya apabila kita menyebut mengenai dy dan juga dx, sebenarnya kita merujuk kepada the tangent line, bukan curve tau. Bukan curve sebab sebab kita ada dua benda tau bila kita sebut differential nanti. So sekarang ni kita akan bincangkan dy dan juga dx. Nanti dalam our second part kita ada delta y dan juga delta x. Yang ini saya tuliskan sikit. Kita ada macam ni. Nanti kita akan ada yang ini. Ada pula delta y dan juga delta x. So jadi beza dia apa? Beza dia adalah dy dengan dx ini dia akan relate dengan tangent line yang ini. Tetapi kalau delta y dan delta x dia akan merujuk kepada the curve. Dia akan merujuk kepada the curve. Tak apa, itu kita akan bincang kemudian ya. Kita fokuskan kepada dy dan juga dx. So saya padam yang ni sekejap. Saya padam semula. Jadi dari sini kita tahu ya, dari sini kita boleh ungkapkan dy itu sebagai f prime x darab dx. So ini adalah cara kita nak dapatkan differential bagi dy. Okey. So kita jarang nak cari dx sebenarnya. Kita lebih kepada nak mencari dy. Sebab apa? Sebab apa kita dalam mana-mana buku ke ataupun dalam mana-mana penerangan ke, kita akan diminta mencari dy ataupun delta y. Kenapa tak suruh cari delta x ataupun dx? Sebabnya kalau kita perhatikan dekat sini, kalau kita nak buat sedikit conclusion kalau kita pertimbangkan rajah ini, kita akan dapati nanti dx dengan delta x adalah merujuk benda yang sama, iaitu jarak ini. Dia tidak akan berubah, dia tetap sama. Tetapi apabila kita merujuk kepada dy dan juga delta y, dia merujuk kepada dua benda yang berbeza. So perhatikan dekat sini adalah dy, betul? Tetapi delta y bukan dekat sini tau. Delta y adalah sini sampai dia menyentuh curve ni. Ni yang saya gerakkan mouse ni. Ini adalah delta y. Delta tu dia merujuk, dia akan sentuh pada slope, pada curve, pada curve. Ini adalah delta y. Tetapi ini sahaja adalah dy. So sebab itulah kita banyak merujuk ataupun banyak ditanya apakah dy, apakah delta y, semacam tu. So jadi masing-masing ada dia punya ungkapan masing-masing. Dia bukanlah formula, tetapi inilah cara kita nak mendapatkan dy. Kita boleh kata dia formula jugalah sebenarnya dy sama dengan f prime x darab dx. Okey, merujuk kepada ini, kita nak melihat sedikit ini saya ada bagi soalan sikit. Apakah maksud kalau kita diberi dy sama dengan 2 dx? Kita ambil di sini sebenarnya. Kita ambil di sini. So kalau kita dapati f prime x ini nilai dia adalah 2, katakan 2 So apakah maksud kalau kita tulis dy equal to 2 dx? So jawapan ni adalah kita boleh katakan setiap perubahan unit pada x memberikan 2 kali ganda perubahan unit pada y. Itulah dia makna dy equal to 2 dx. Yang macam ni. So visual dia betul ke? Ini visual dia. Kita ambil contoh tadi, contoh tadi pula. Ambil contoh lain, sama ke? Lain, So maksud dia macam ni. Ini maksud dia dy equal to 2 dx. So ini katakan ini 2 unit, maka dy dia adalah 4 unit. Nampak tak? Bila kita sebut dy dan juga dx, dia sentiasa merujuk kepada tangent line tau.
tangent line so jadi ini 2 maka ini 4 ya. Kalau ini 4 maka dia 8 semacam tu. Nampak so itu maksud dia kalau kita ada dy equal to 2dx, so 2 kali ganda y. So macam tu lah. Okey, kita dah tahu apa sekarang? Kita dah tahu untuk differential, kita dah tahu macam mana formula untuk dapatkan dy So now kita pergi kepada delta y. So now kita katakan next kita pertimbangkan rajah berikut. Rajah ini katakan. Ini cara kita nak dapatkan delta y pula. Okey, dalam rajah ini kita dah ada semua information. Kita ada dx, kita ada dy, kita ada delta x, kita ada delta y. So cuba kita lihat. Untuk dx dan juga dy, dia sentiasa merujuk kepada garis tangent, the tangent line, garis lurus ni. Sebab tu kita ada portion ini je untuk dy dan kita ada portion ini untuk dx. Right? Tetapi bila kita sebut delta x tu ataupun delta y, terutama delta y tu, dia akan merujuk, dia akan hit the curve. So maksud dia delta y tu adalah jarak ini. Jarak ini ini adalah delta y. Ini adalah delta x. Tetapi untuk delta y dan dy. Sorry. Tetapi untuk dx dia sentiasa merujuk pada nilai yang sama. Okey, jadi kalau kita ada koordinat, katakan ini x, ya, x, dan kita ada satu point kat sini, x tambah something lah kan. X tambah perubahan x, ya, x tambah delta x. So kalau macam tu, apakah nilai y dia? Nilai y dia adalah fx. Kenapa fx? Sebab x kat sini. Dan kita tahu satu lagi point kat sini, iaitu f x tambah delta x. Sebab apa kat sini? Sebab dia merujuk kepada point yang ini, point x inilah. So jadi untuk mendapatkan delta y, maka kita perlu tolak ini, tolak dengan fx. So sebab itu kita dapat ini. Ya, so kalau kita pertimbangkan rajah ini betul-betul, kita consider this coordinate, kita consider this coordinate nilai y dia lah ya. Maka perubahan y, delta y boleh kita tulis sebagai fx tambah fx tambah delta x tolak fx. Alright. So kita ada formula kedua. Tadi kita ada apa? Kita ada dy, betul tak? Dy, ini kita ada delta y. Okey, kita ada dua formula tau dalam differential. So ini adalah penerangan dia. Okey, kita pergi kepada example ni. Okey, now ini curve yang kita dah bincang sebelum ni kan. Kita dah jumpa banyak kali kat sini. Kita ambil contoh yang sama lah kita untuk membincangkan dy dan juga delta y. So we are given y equal to square root of x. Ada dua bahagian. Bahagian A, find the formula for delta y and dy. Okey, ini senang sebab kita memang dah tahu dah. Kita dah tahu dah rumus ini. Kita dah tahu rumus ini. Kita cari aja. Okey, tengok sekejap. Ini rumus dia ya. Ini untuk mencari delta y. Delta y ni ada rumus dia. Tadi kita bincang dah. So kita just plug in aja. So kita masuk aje lah. Yang ni mudah aja. Masuk macam ni, dapat yang ini dan settle. Okey, part 1 dah selesai. Ini untuk delta y. Untuk dy, macam biasa juga. So we are given y sama dengan square root of x, maka dy over dx sama dengan yang ini, maka dy jangan pindah-pindah ajalah. Just move dx ini ke sebelah kanan. So dy sama dengan yang ini. So dah settle. Alright. So bahagian B, evaluate. Mula-mula dia suruh kita cari formula tu. Lepas tu yang bahagian 2, evaluate delta y dan juga dy diberi x sama dengan 4 dan dx ataupun delta x ini sama dengan 3. Kita masuk je lah. Masuk ke kat sini. Contohnya macam ni. Contohnya ini kan. So kita masuk aja. X ni berapa? X ni 4, betul tak? 4 tambah berapa ni? 4 tambah 3 kan? 4 tambah 3, 7. So sini 7, dekat sini 4. So maknanya set 7 tolak
set 4. So macam tu je lah. So macam ni. Ni, nampak tak? Set 7 tolak, saya sebut tambah tadi tolak set 7 tolak set 4. Dan kalau kita kira, nilai dia adalah 0.65. Sama juga dengan dy. Mana dy tadi? Ini kita punya dy, betul? Dy tadi, kita masukkan x tu. X tu adalah 4. Kan? X tu adalah 4 dan dx ni adalah 3. Dx dengan delta x sama. Right? Sama. Jadi kita masukkan sini dan kita dapat 0.75. Lain kan? Lain. Dia memang berbeza. Right? So dekat sini adalah graph sketching dia kalau kita nak buat. Ini adalah curve. Yang warna biru ni adalah curve dia. Curve y sama dengan delta pula. Y sama dengan square of x. Dan yang warna purple ni, saya besarkan sikit lah Yang warna purple ni adalah dia punya garis tangent dia. Garis tangent dia. Jadi kamu boleh nampak lah ini 4, 7, faham kan? 7 ni kita dapat daripada yang tadi kan? Ini adalah 4. Lepas tu cuba lihat ini. Cuba tengok yang mana satu yang sentuh garis tangent, yang mana satu sentuh curve. So yang sentuh curve adalah mana? Yang sentuh curve adalah delta, betul? Okey. Ini adalah delta dia. So maknanya jarak ini. Ini saja. Yang menyentuh graf warna biru tu. Ini adalah delta y. Tetapi untuk del y, dia menyentuh semua ni lah. Ini. Daripada yang sentuh graf atas ni. So semua sekali. So maknanya dy adalah yang menyentuh garis lurus 0.75. Dan yang menyentuh curve adalah 0.65. Ini adalah kalau diminta kita sketch the graph. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu video kita untuk kali ini. So hope you enjoy the video mengenai local approximation dan juga differential. Thanks for watching. See you in the next video.